Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Lia Amira Anwarigos. Berita tengah hari ini dimulakan dengan perkembangan mengenai program Majlis Integrasi Pegari Semeda MIPS 2.0. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, MIPS merupakan wadah untuk melestarikan perkhidmatan cemerlang. Menurut beliau, ia adalah melalui kebijaksanaan baharu dengan sokongan padu pemimpin, ketua kaum dan masyarakat setempat. Tambahnya, objektif MIPS juga bertujuan untuk merealisasikan hala tuju sekolah dalam aspek kepimpinan, kualiti guru, kemenjadian murid, persekitaran sekolah, permufakatan komuniti dan memperkasakan penglibatan jalinan dan jaringan. Beliau berkata demikian melalui teks yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan merangkap Ahli Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah semasa perasmian MIPS 2.0 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Medamit Limbang baru-baru ini. Datuk Amar Awang Tengah menambah penglibatan jalinan dan jaringan warga setempat juga akan mewujudkan pemuafatan komuniti sesuai dengan kehadiran semua pihak. Dalam majlis sama, Datuk Hasbi Habibullah dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Paulus Palugumbang telah mengumumkan peruntukan kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Medamit berjumlah RM5,000. Berita seterusnya, penekanan terhadap sistem pendidikan yang responsif terhadap sektor ekonomi baharu perlu diberi perhatian untuk para pekerja lebih berdaya saing terutama di peringkat global. Menurut Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagahwiin, Sarawak memerlukan tenaga kerja yang berbakat, berinovasi, berintegriti, berkemahiran dan berpengetahuan dalam cabaran pekerjaan masa kini. Jelasnya, untuk berdaya saing serta kekal relevan, rakyat harus memberi keutamaan kepada latihan dan pengetahuan dengan menyahut cabaran teknologi baharu. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penutupan program tanggungjawab sosial korporat untuk masyarakat program latihan komuniti di Kampung Tarat Melawi pada Rabu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat itu menambah, perubahan pasaran kerja masa kini memerlukan tenaga kerja memiliki kemahiran yang memenuhi keperluan industri. Dalam pada itu, seramai 40 peserta merangkumi 7 kampung sekitar kawasan Dun Tarat menyertai program ini selama 2 hari bermula Selasa. Turut hadir Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis serta tetamu kehormat yang lain. Beralih ke laporan mengenai sambutan Maulidur Rasul. Seramai 900 umat Islam di Tanjung Manis dan sekitarnya dengan sejumlah 27 kontingen menjayakan perarakan sejauh 1.5 km sempena sambutan Maulidur Rasul 1445 Hijrah 2023 peringkat daerah Tanjung Manis pada Khamis. Perarakan bermula dari Masjid Al-Firdaus Tanjung Manis selaku tuan rumah dan berakhir di Dewan Masyarakat Tanjung Manis itu diketuai oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh. Datuk Len dalam pada itu merakamkan perhargaan di atas komitmen yang diberikan semua kontingen dari Tanjung Manis, Kampung Belawai, Cerijeh, Rajang, Jabatan Kerajaan, Badan Bukan Kerajaan dan sekolah yang terlibat menjayakan majlis berkenaan. Selesai perarakan, Datuk Len turut menyampaikan hadiah kepada para pemenang pertandingan spanduk yang diadakan sempena Maulidur Rasul tahun ini. Manakala di Miri, penyertaan 96 kontingen merangkumi 6,951 peserta telah menyerikan program perhimpunan dan perarakan sambutan Maulidur Rasul sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka peringkat bahagian Miri tahun 1445 Hijrah 2023 Masihi. Perarakan bermula seawal jam 7.45 pagi Khamis di pekarangan Dewan Suarah Miri dan disertai oleh Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dr. Ripin Lamat selaku tetamu kehormat. Dr. Ripin ketika berucap memberitahu dalam mencapai kemakmuran sesebuah negeri perihal menyemai nilai-nilai murni dalam setiap individu seperti rajin bekerja, amanah, jujur, adil, berdisiplin, menitik beratkan kebersihan, cintakan negara dan hormat menghormati antara satu sama lain merupakan asas utama dalam mewujudkan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Sementara itu, Residen Bahagian Miri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Aktiviti Islam Bahagian Miri, Jataim, Jamali Busri menzahirkan perasaan bangga dan berterima kasih atas sokongan setiap wakil rakyat di Miri yang sudi hadir meluangkan masa bagi bersama-sama menyertai perhimpunan dan perarakan yang dijalankan sejauh 2.5 km itu.
Perarakan bagi kategori sekolah rendah telah dimenangi oleh Sekolah Kebangsaan Lutong, kategori sekolah menengah, institusi pengajian tinggi dan pusat kemahiran disandang oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Lutong Miri, kategori Jabatan Kerajaan dan Badan Berkanun disandang oleh Jabatan Penjara, kategori masjid dan surau disandang oleh Masjid An-Nur, kategori swasta, syarikat dan firma kewangan disandang oleh Laku Management serta kategori Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Persatuan Kelab Pertubuhan dan Kumpulan Hadrah telah disandang oleh Persatuan Kebajikan Dakwah Islamiah Sarawak. Pemenang bagi setiap kategori membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM1,000 beserta piala iringan, manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM750 dan RM500 beserta piala iringan. Di Sibu pula, bengkel Urban Renewal Lab for Song District sangat penting bagi merancang pembangunan masa depan di daerah Song supaya ia terancang dan tersusun dibahagikan kepada zon mengikut kesesuaian kawasan tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Katibas Lidam Asan berkata, bengkel seperti ini melibatkan semua agensi yang berkaitan dan ketua kaum. Justru katanya, pelan perancangan yang merangkumi keperluan semua pihak akan terhasil. Beliau berkata demikian semasa berucap pada bengkel tersebut di Sibu pada Rabu. Lidam turut menyeru para pemimpin, agensi kerajaan dan masyarakat bekerjasama bagi membangunkan daerah Song. Bengkel tersebut bertujuan membuat perancangan pembangunan mengkelaskan kawasan mengikut zon pembangunan daerah Song dari 2024 hingga 2030. Manakala di Sri Aman, Raptai Penuh Pesta Benak 2023 telah berjalan lancar di Astaka Utama Pesta Benak pada Rabu. Persiapan akhir ini dihadiri oleh Residen Bahagian Sri Aman yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Induk Pesta Benak Sri Aman 2023, Abang Muhammad Porkan Abang Budiman. Raptai tersebut bertujuan untuk melihat sendiri perjalanan program perasmian dan penutupan Pesta Benak. Selesai Raptai Perasmian, Abang Muhammad Porkan turut berkesempatan meninjau persiapan pameran pembangunan. Pesta Benak Sri Aman 2023 akan disempurnakan oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Manakala Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dijangka hadir bagi menyempurnakan majlis penutupan Pesta Benak Sri Aman 2023. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum akhiri buletin, saksikan montaj Pesta Benak Sri Aman Sim Manggang yang akan berlangsung pada 29 September hingga 1 Oktober 2023 di tebingan Sungai Batang Lupar, Sri Aman, Sarawak. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.